Hai semua, Assalamualaikum. Selamat pagi cikgu ucapkan. Cikgu harap anak pelajar semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Dan hari ini kita hendak belajar subjek Bahasa Melayu bersama Cikgu Najihah. Cikgu harapkan semua pelajar bersedia untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Lihat gambar ini. Ini gambar apa? Ini ialah salah satu tanda isyarat lalu lintas ataupun isyarat jalan raya. Gambar isyarat lampu isyarat, gambar isyarat tidak boleh U-turn, dan ini ialah video mengenai jalan raya. Topik pembelajaran kita pada hari ini ialah keselamatan di jalan raya. Pentingnya untuk kita menjaga keselamatan semasa berada di atas jalan raya. Sama ada ke mana-mana destinasi yang hendak kita ingin tujui. Unit 13, berhati-hati di jalan raya. Kemahiran mendengar dan bertutur. Ini ialah beberapa lambang isyarat lalu lintas yang biasa kita nampak di sepanjang jalan raya. Antaranya yang pertama tu ialah tanda isyarat dilarang masuk. Kalau kamu jumpa isyarat macam ni, maknanya kawasan tu dilarang masuklah. Contoh jalan sehala. So tidak boleh dua kenderaan yang melalui jalan tersebut. So diletakkan tanda isyarat dilarang masuk. Yang kedua, isyarat had laju. Had laju hanyalah 30 km sejam. Nombor 30 bermakna kilometer ataupun kelajuan tidak melebihi 30 km per jam. Jika melebihi 30 km, dianggap telah melanggar peraturan jalan raya. Biasanya had laju 30 km sejam ini boleh kita nampak di laluan seperti sekolah, ya. Yang ketiga, huruf P. Itu menunjukkan parkir OKU ataupun tempat meletak kenderaan orang OKU. Biasanya di sekolah, di pejabat-pejabat negeri ataupun di pasaraya dan sebagainya, boleh kita nampak tanda ini. Jadi, orang awam yang tidak mempunyai kad OKU tidak boleh meletakkan kenderaan di kawasan parking OKU. Seterusnya, warna kuning tu gambar orang dalam kotak tu kan. Itu ialah tanda isyarat kanak-kanak melintas. Maknanya kawasan tu sesiapa yang bawa kenderaan, motor, kereta dan sebagainya hendaklah memerhati sekeliling jalan. Takut-takut ada kanak-kanak yang sedang melintas, jadi mereka perlu berhati-hati ataupun memperlahankan kenderaan mereka, ya. Yang kelima ialah tanda isyarat dua kereta, iaitu dilarang memotong. Dilarang memotong ni biasanya diletakkan di kawasan yang selekoh, di jalan raya yang sibuk utamanya, ya. Jadi kita tidak dibenarkan memotong kenderaan lain. Yang keenam ialah tanda isyarat berhenti. Kenderaan perlu berhenti di simpang jalan. Yang ketujuh ialah huruf U terbalik. Bermakna ataupun bermaksud dilarang berpusing balik. Tidak boleh U-turn. Kawasan tu tidaklah boleh U-turn. Kalau diletakkan huruf U tu tapi tak ada palang, bermakna itu kawasan boleh berpatah balik. Tapi jika dipalangkan, bermakna dilarang berpusing balik. Yang seterusnya, yang ke-8 ialah gambar motosikal, iaitu motosikal dilarang masuk. Ini khas mungkin untuk kenderaan lain. Kenderaan bermotosikal tidak boleh masuk di kawasan tersebut. Yang ke-9 ialah gambar horn. Dipalangkan gambar horn. Dilarang membunyikan horn, ya. Mungkin ada kawasan tertentu yang memerlukan ketenangan, tidak boleh membunyikan horn di kawasan tersebut. Contoh di hospital, ya. Sekiranya dibunyikan horn, ianya salah
dari segi peraturan. Okey, faham jelas ya? Banyak lagi tanda isyarat yang ada di sekeliling kita, yang ada di sepanjang jalan. Kalau kita menaiki kenderaan, kita memerhatikan banyak isyarat jalan raya yang boleh kita nampak. Ini adalah beberapa contoh sahaja. Seterusnya, malam tidak berbau. Kemahiran membaca. Okey, jom kita baca bersama-sama petikan ini. Baca petikan di bawah dan berikan makna perkataan yang berhuruf tebal. Ini gambar seseorang yang dibawa ke klinik akibat kecederaan. Kecederaan disebabkan apa? Mungkin disebabkan oleh kemalangan di jalan raya. Kita baca sama-sama. Kalau kamu tak dapat nak nampak tulisan ini terlalu kecil, kamu boleh besarkan skrin kamu ya. Loges dan Manjit sedang berjalan pulang ke rumah selepas bermain bola di padang. Sewaktu berjalan pulang, mereka asyik membaling bola antara satu sama lain dan bergurau tanpa menghiraukan keselamatan diri. Tiba-tiba, Manjit tersepak batu lalu terjatuh di atas jalan raya. Loges dan Manjit ni, dia lepas main bola nak pulang ke rumah. Jadi dalam perjalanan pulang tu, dia asyik membaling bola sama dia, macam bergurau di tepi jalan. Jadi, apa yang berlaku? Manjit jatuh kerana tersepak batu yang ada di jalan raya. Dia tak nampak sebab dia asyik bergurau je kan. Jadi dia tak nampak ada batu di situ. Dia terjatuh. Seterusnya, sebuah kereta yang datang dari arah belakang tidak sempat mengelak lalu terlanggar Manjit. Manjit bernasib baik. Dia hanya cedera ringan. Pemandu kereta tersebut segera membawa Manjit ke klinik yang berhampiran untuk mendapatkan rawatan. Okey. Jadi bila dia jatuh, ada kereta yang tengah lalu, yang sedang lalu di kawasan jalan raya tersebut. Dia tak dapat mengelak sebab keadaan tu berlaku dengan tiba-tiba, dengan cepat. Jadi kereta tu terlanggar Manjit. Nasib baik Manjit tu hanya luka ringan, luka sedikit. Jadi pemandu yang baik hati ni bawa Manjit ke klinik yang berdekatan lah untuk mendapatkan rawatan. Ada setengah pemandu dia hanya tinggal je, lepas langgar dia tinggal. Tapi pemandu ni baik hati, dia bawa Manjit ke klinik. Itu sebabnya semasa di jalan raya, sama ada naik basikal ataupun motosikal ataupun berjalan kaki, kita tidak boleh bergurau. Kita kena mematuhilah tanda isyarat ataupun peraturan jalan raya. Kena berhati-hati. Seterusnya, doktor menasihati mereka supaya berhati-hati di jalan raya. Mereka meminta maaf atas kelalaian tersebut. Loges dan Manjit insaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesilapan mereka. Doktor pun nasihatkan mereka lah supaya akan datang lebih berhati-hati apabila berada di jalan raya. Utamakan keselamatan, utamakan nyawa kita dan utamakan juga nyawa orang lain. Okey, itu saja ya. Petikan berkenaan dengan malang tidak berbau. Seterusnya, okey, yang pertama latihan yang pertama, tugasan awak. Awak kena salin papan tanda tadi tanda isyarat papan tanda tadi. Ada 9 isyarat papan tanda yang awak kena salin di dalam buku tulis kamu. Yang kedua, berdasarkan petikan, tuliskan makna perkataan berhuruf tebal. Ini ialah beberapa perkataan yang terdapat di dalam petikan tadi yang dinyatakan berhuruf tebal. Jadi kamu kena cari makna dia. Cari makna menggunakan kamus ataupun carian di internet, gunakan Google. Okey, faham? Jelas? Tapi kedua-dua latihan ni, kamu hanya tulis yang tanda isyarat je. Yang latihan ni, yang cari makna ni, kamu nanti jawab di dalam Google Form yang cikgu akan hantar link dekat kamu nanti ya. Okey, tak perlu, yang ni tak perlu salin dalam buku. Hanya untuk panduan kamu je lah, untuk bagi tahu kamu yang latihan ni kena buat. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu jelas dan faham lah. Dan siapkan latihan yang cikgu sediakan.
Kalau tidak faham, kamu boleh rujuk cikgu lah ya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.